Pengawasan dasar raih keyakinan pelabur asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Polis berjaya merampas dadah bernilai 1.5 juta ringgit dalam 2 serbuan berasingan di Kelantan. 3 warga Thailand ditahan selepas suspek didapati menyembunyikan 96,000 biji pil kuda dalam bungkusan cadar toto di Rantau Panjang. Rampasan membabitkan 96,000 biji pil kuda bernilai 1.05 juta ringgit dan 230 botol heroin dengan berat 1.3 kilogram berjumlah 460,000 ringgit. Kesemua bekalan pil kuda itu dipercayai dibawa masuk dari negara jiran untuk pasaran luar Kelantan dan suspek memasuki negara ini secara sah melalui pas sempadan. Dan 2 kes ni tidak ada perkaitan setakat ini, di mana ini lebih kepada Yaba dan ini kita nak tengok connection dengan tangkapan kita yang sebelum ni 26 juta. Kalau tengok pada packing dalamnya hampir sama, tetapi kita akan siasat sama ada dalam sindiket yang sama. So yang heroin ini merupakan jarang-jarang kita dapat lah. Berdasarkan tangkapan ini kita juga akan membuat carta yang akan bolehkan kita mengambil tindakan di bawah langkah-langkah pencegahan khas. Kerana kemungkinan warga Thailand ini mempunyai rakan jenayah di Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kelantan, Kota Baru. Ketiga-tiga suspek direman selama seminggu sehingga 8 Oktober depan bagi membantu siasatan. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup yang tidak kurang 12 sebatan. 117 kes penipuan dalam talian melibatkan guru sebagai mangsa direkodkan di Johor tahun ini. Golongan itu mencatat kes tertinggi dalam kalangan penjawat awam dengan jumlah kerugian 4.2 juta ringgit. Skamer ni dia tak pilih mangsa, tapi mungkin kerana ramai komuniti guru di sini, itulah masalah akan menyebabkan ramai akan jadi mangsa. Walau bagaimanapun kita didik, kita beri pendidikan ini, kita beri penerangan ini supaya untuk mengelakkan mereka jadi mangsa. Yang lain-lain bukan guru pun ada juga kena. Keseluruhannya terdapat 388 kes penipuan dalam talian melibatkan penjawat awam di Johor dengan nilai kerugian 10.26 juta ringgit. 11 premis yang menjalankan perjudian dalam talian di sekitar Iskandar Puteri dipotong bekalan elektrik mengikut Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Penganjur judi haram berselindung di sebalik operasi kedai runcit dan aksesori telefon bimbit bagi tujuan mengaburi mata pihak berkuasa. 92 serbuan yang melibatkan 94 tangkapan telah dibuat terhadap aktiviti perjudian loteri awam tanpa lesen dengan nilai rampasan berjumlah RM11,375 dan sejumlah 50 serbuan yang melibatkan 73 tangkapan dibuat terhadap aktiviti perjudian secara online dengan nilai rampasan RM16,582. Sepanjang tempoh Januari sehingga September lalu, 68 individu terdiri daripada pekerja dan penjaga premis didakwa di mahkamah. Beliau berkata demikian selepas operasi pemotongan elektrik dengan kerjasama pihak Tenaga Nasional Berhad TNB Johor di sekitar kawasan Iskandar Puteri. Akibat ditipu sindiket pemberi wang berlesen yang tidak wujud, seorang ahli perniagaan di Taiping kerugian lebih RM200,000. Bangsa berusia 51 tahun melihat 2 iklan pinjaman wang di media sosial dan berhasrat membuat pinjaman bernilai RM130,000. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan mangsa yang berurusan dengan 2 orang lelaki telah diarahkan untuk memindah sejumlah bayaran bagi tujuan kos pemprosesan. Hasil siasatan mendapati mulai 11 September hingga 30 September, mangsa telah membuat 49 transaksi ke dalam 30 nombor akaun bank yang berasingan.
Mangsa hanya menyedari ditipu apabila dia gagal menghubungi lelaki itu bagi bertanyakan status pinjaman berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan Kurungan Tipu. Membenarkan penunggang warga asing menunggang motosikal tanpa lesen itu antara kesalahan tertinggi dikesan JPJ Kedah dalam operasi khas motosikal bermula 1 September lalu. Pengarah JPJ Kedah Aman Shah Hashim menyatakan 507 daripada 700 motosikal yang disita milik warga tempatan yang ditunggang warga asing dari Bangladesh, Indonesia dan Rohingya. Tindakan terhadap memenangkan memandu tanpa lesen. Ini biasanya tiada lesen ataupun kenderaan yang pendatang pemandu bukan warga negara ni biasanya kalau tak ada insurans, perlindungan insurans dan juga LKM, lesen kenderaan memandu, ini akan disebut tindakan di mahkamah. Ya, bagi dua kesalahan tersebut adalah di bawah prerogatif mahkamah. Syarikat otomotif China Zhejiang Geely Holding Group ataupun Geely meneruskan komitmen pelaburan mega di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kemasukan pelbagai pelaburan asing adalah bertepatan dengan kejelasan dasar yang dilaksanakan kerajaan ketika ini. Syarikat Geely Group memutuskan untuk melabur 10 bilion ringgit bagi memperbesarkan pembangunan lembah teknologi tinggi otomotif di Proton City, Tanjung Malim. The largest single investment outside Germany will be in Malaysia, 5 billion euros. Geely coming very soon. Although they made some commitments earlier, Geely Proton, but they have now decided and had the approval to proceed with the 10 billion ringgit expansion of the automobile city in Tanjung Malim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata beberapa lagi berita menarik membabitkan pelaburan baharu dijangka diumumkan tidak lama lagi membabitkan pelabur dari Emirat Arab Bersatu UAE. Beliau juga menyeru pemimpin politik profesional syarikat berkaitan kerajaan GRC memberi fokus kepada isu tadbir urus berikutan menjadi tunjang dalam pengurusan ekonomi negara. Tiada sebarang rombakan kabinet akan berlaku esok. Ia ditegaskan Perdana Menteri yang belum mempunyai keputusan berhubung rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan seperti diperkatakan pelbagai pihak. Belum. Tadi saya menghadap tuanku untuk bincang Kabinet besok. Tak ada kaitan lagi dengan perubahan menteri. Besok saya lepas Kabinet saya ke Sabah, saya ke Abu Dhabi. Beliau temui media selepas majlis penutup Khazanah Mega Transforum 2023 di Ibu Negara. Sebelum ini, sebuah portal berita melaporkan Perdana Menteri dijangka mengumumkan rombakan kabinet selepas mesyuarat jemaah menteri. Fama dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP diarahkan supaya lebih proaktif bertindak sebagai agensi pengedar beras putih tempatan yang bagi mengurangkan kesulitan rakyat mendapat bekalan beras terutama di kawasan pedalaman. Perdana Menteri berkata kerajaan juga kekal komited meneruskan program intervensi melalui inisiatif Payung Rahmah dan jualan agro madani meskipun kadar inflasi dalam negara telah mereda kepada 2.0% iaitu kadar terendah dalam tempoh hampir 2 tahun. Inisiatif berkenaan diteruskan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi menangani isu kos sara hidup. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL. Tiada keperluan menjalankan operasi pembenihan awan walaupun terdapat kawasan catat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat.
Jelas Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad, tindakan itu akan dilakukan sekiranya IPU melebihi 150 dalam tempoh 24 jam. Pihaknya juga tidak menerima sebarang laporan kebakaran besar dalam negara yang boleh dikaitkan dengan keadaan berjerebu ketika ini. Sebaliknya, keadaan ketika ini berpunca dari negara luar berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar dan Met Malaysia. Tentang operasi pembenihan awam, kita akan lakukan apa tertakluk. Kita kena faham, dia bukan any condition kita boleh buat OPA ni. Cloud seeding hanya boleh dibuat dengan keadaan-keadaan tertentu, dan kita akan buat apabila keadaan dia sesuai dan IPU melebihi 150 bagi tempoh melebihi 24 jam. Jadi itu yang kita akan pantau, dan kita akan update lah secara berterusan. Ceras Kuala Lumpur dan nilai Negeri Sembilan mencatat bacaan IPU tidak sihat iaitu 154. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR hanya akan dilaksanakan apabila sekolah ditutup serta bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihak sekolah diminta sentiasa memantau bacaan IPU sebelum membuat sebarang tindakan. Setakat ini yang IPU lebih pada 100 memang kita hentikan serta-merta aktiviti luar. Yang lain-lain itu kita pantau, maknanya sekiranya lebih daripada 200 sekolah akan kita tutuplah dan PDPR akan dilaksanakan. So kita minta semua sekolah untuk pantau dan juga patuhi garis panduan. Semalam beliau meminta pihak sekolah mematuhi garis panduan disediakan antara lain menetapkan tiada aktiviti luar boleh dilaksanakan jika bacaan IPU melebihi 100 berikutan beberapa kawasan di negara ini dilanda jerebu. Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia HDC melalui kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memendekkan tempoh prosedur permohonan dan pembaharuan sijil halal kepada 23 hari bekerja. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keputusan itu dibuat susulan banyak aduan berkaitan tempoh kelulusan yang begitu lama. Pengeluaran sijil halal adalah terlalu lewat yang menyebabkan kelewatan di dalam pengedaran untuk pasaran domestik dan pasaran di luar negara yang ada rungutan menyatakan sijil halal itu hanya dapat dikeluarkan selepas 9 bulan daripada permohonan, atau ada yang hingga ke peringkat 2 tahun. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia di Putrajaya. Bagi merancangkan lagi ekonomi negara, Kementerian Dalam Negeri sedang mempertimbang untuk memudahkan urusan permohonan visa bagi tujuan pelancongan. Cadangan program liberalisasi visa itu dijadual dibentang ke mesyuarat Jemaah Menteri. Sesuai dengan polisi sekarang. Polisi sekarang adalah untuk merancangkan kembali aktiviti ekonomi selepas kemelut COVID. Jadi antara yang berpotensi menyumbang kepada merancangkan ekonomi dalam arti kata menyumbang kepada revenue negara ialah segmen pelancongan. Segmen pelancongan dia berkait dengan visa. Jadi disyorkan kepada KDN oleh Perdana Menteri atas nama program liberalisasi visa. Maksudnya memudah carakan lagi. So bertindak di atas syur itu KDN di bawah KSU, Immigration dan sebagainya, mereka telah meneliti kembali. Program liberalisasi visa akan memudahkan urusan permohonan visa melalui pintu masuk utama negara masuk ke Malaysia atas pelbagai tujuan dan visa transit umrah. ...256 projek perumahan swasta berjaya dipulihkan sehingga menerima sijil perakuan siap dan pematuhan serta bertukar ke status lancar yang melibatkan nilai pembangunan kasar RM23.37 bilion.
Manakala dua projek perumahan swasta terbengkalai juga berjaya diselesaikan di Taman Putra Perdana dan Taman Villa Murni Sepang. Bagi status projek lewat, kita dapati telah merekodkan penurunan daripada 118 projek kepada 90 projek sehingga 31 Ogos 2023. Manakala bagi projek sakit, kita juga menunjukkan sedikit trend penurunan daripada 490 kepada 485 projek sakit. Kalau ikut kejayaan kita bagi bulan 8 ini, alhamdulillah kita telah berjaya pulihkan ataupun lancarkan sebanyak 34 projek perumahan, iaitu 27 telah pun mendapat CCC, manakala 7 lagi telah berjalan kembali lancar. Bagi mendepani musim Tengkujuh, Terengganu memperuntukkan RM3.45 juta daripada jumlah itu RM1.948 juta diperuntuk Kerajaan Persekutuan, manakala baki RM1.5 juta dari Kerajaan Negeri. Menurut Esko-nya Hanafiah Ahmad, peruntukan itu bagi pembelian bahan mentah dan makanan serta keperluan lain seperti tikar, selimut, tuala dan kain batik. Bekalan bencana akan ditempatkan di depo simpanan keperluan bencana di Marang dan 10 mini depo serta 152 pangkalan harapan di seluruh negeri. 580 PPS disediakan untuk menampung 147,600 penduduk terjejas banjir tahun ini. Sektor pertanian harus jadi tumpuan utama dalam Belanjawan 2024 yang bakal dibentang 13 Oktober ini. Ia bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara. Pertubuhan Peladang Kebangsaan ataupun Nafas Komite terus bekerjasama rapat dengan kerajaan untuk jayakan misi itu. Pengurus besarnya Muhammad Faris Arifin mengesyorkan penambahan peruntukan bagi aktiviti penyelidikan dan pembangunan formulasi baja baharu. Selain itu, jumlah subsidi racun dan pengapuran selain kadar bantuan infra dan pengairan juga wajar dipertingkat. Dan juga bantuan dari segi insentif ataupun pengecualian cukai untuk mekanisasi dan otomasi dan untuk menggalakkan para petani menggunakan jentera yang fit for purpose dan peralatan teknologi moden untuk industri pertanian. Dalam hal itu, beliau memaklumkan Nafas bersedia untuk terus menghasil dan membekalkan baja bersubsidi. Dengan pengalaman dan kepakaran dimiliki, Nafas optimis dapat kekal mengendalikan operasi berkenaan secara sistematik dan baik. Kita bersedia untuk bersama-sama kerajaan sebagai solution partner dalam menambah baik dan mempergiatkan lagi industri pertanian, especially dalam industri padi dan beras. Ketika ini, Nafas mewakili hampir 1 juta ahli peladang. Sementara itu, usaha mencari strategi pemakanan untuk tingkatkan kecekapan dan keselamatan makanan menjadi fokus utama Persidangan Antarabangsa Pemakanan Haiwan Ternakan 2023. Kali ini, kita berada dalam masa yang sangat kritikal. Isu terbesar iaitu food security di negara kita, dan bukan itu saja, kena seluruh dunia. Kesan daripada keadaan lepas pandemik, kesan daripada perang Rusia-Ukraine dan kesan daripada perubahan alam, perubahan iklim, climate change menyebabkan berlaku isu gugatan kepada food security banyak negara. Dan ternakan memberikan daging, telur, daging dan juga lemak. Itu semua ada makanan sihat yang sangat penting. Maka cabarannya ialah bila kita adakan ICAN ini, cabarannya ialah untuk mencari cara-cara untuk menghasilkan daging, lemak haiwan, organ haiwan dan juga telur dengan cara yang paling efisien, paling ekonomik dan memberikan hasil yang terbaik.
Dr. Azman menyatakan semasa Majlis Perasmian Antarabangsa Pemakanan Haiwan Ternakan ICN 2023 yang berlangsung pada 3 hingga 4 Oktober diadakan di Bangi Resort Hotel. Satu hub pengumpulan produk usahawan tempatan akan dibangunkan di Dataran Usahawan Seremban 2 Negeri Sembilan sebagai inisiatif untuk mempromosikan produk tempatan dengan lebih meluas. Menurut Esko Keusahawanan, Perubahan Iklim, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan S. Virapan, cadangan itu akan dibentangkan dalam Lancawan 2024 Negeri Sembilan pada hujung tahun ini yang melibatkan pertukaran berjumlah RM4 juta. Sebelum ni kita ada cadangan di tempat museum sana. Ada satu tempat yang boleh kita usahakan sebagai hub keusahawanan. Tapi tempat itu kurang sesuai disebabkan oleh faktor-faktor keselamatan dan juga ada isu jalan, reserve jalan lah. Dan kita sekarang ada cadangan baru di Dataran Keusahawanan dekat Seremban 2. Kita ada tempat tu yang boleh kita gunakan sebagai hub untuk mengumpul produk-produk tempatan dan seterusnya untuk pemasaran produk tersebutlah. Dan mungkin pengunjung juga dari luar boleh datang sehingga dekat sana beli produk tempatan di sana. Beliau berkata demikian selepas program yang Entrepreneur Strive for Success ataupun YES peringkat Negeri Sembilan di Port Dickson. Sementara itu, program Young Entrepreneur Strive for Success ataupun YES dapat membuktikan bahawa penglibatan pelajar dalam koperasi sekolah telah berjaya mendidik pelajar dan mendorong mereka untuk menghasilkan produk baru yang berpotensi untuk dipasarkan. Minta koperasi sekolah ini mana-mana yang ada agensi-agensi yang ada penyelidikan, R&D dan juga yang boleh buat packaging, especially macam produk makanan ya, kalau nak tembusi pasaran komersial perlukan packaging retort apa semua. Jadi koperasi ini boleh terus pergi kepada agensi sebutlah seperti Sirim ataupun Madi dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program YES peringkat Negeri Sembilan di Port Dickson. Pada program itu juga, 3 kategori telah dipertandingkan dan juara bakal mewakili Negeri Sembilan ke peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada bulan November ini. Program ini juga untuk membantu kami untuk membuka mata kami untuk macam pergi lebih jauh. Inilah step yang lebih jauh lah kami pergi. This program technically helps students to learn a lot of things. Everyone to work together to brainstorm for like any ideas, work together, build the product or like make the product, and then different ways to promote the product. And so through that, it helps us grow together. Dalam usia yang muda, kita dapat mempelajari kaedah-kaedah tentang macam mana nak sesuatu bisnes, macam mana nak run sesuatu bisnes, kaedah-kaedah pemasaran sesuatu produk macam tu. Dana RM3.5 juta diperuntukkan Pembadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB bagi program Jumper Grid dan geran dana pembangunan alumni Jumper untuk menggalakkan budaya keusahawanan dalam kalangan belia Bumi Putra. Siswazah Bumi Putra berusia 30 tahun ke bawah dipelawa menyertai program itu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PUNB Izwan Zainuddin, program terhad kepada 300 peserta dan mereka yang layak akan menjalani latihan selama 3 bulan. Elan bulanan turut diberikan dan mereka layak menerima geran dana permulaan perniagaan untuk menjalankan perniagaan secara dalam talian. Perkembangan sukan, Kem Olahraga Negara terus menghadiahkan pingat pada Sukan Asia 2022. Terbaru, kuartet 4x100 meter wanita berjaya meraih pingat gangsa pada saingan akhir yang berlangsung di Stadium Olimpik Hangzhou hari ini.
Kuartet yang dibarisi Azrin Nabila alias Zaidatul Husniah Zulkifli, Nur Afrina Batrisha dan Shirin Samson Valeboy itu menamatkan larian dengan catatan 45.01 saat. Mereka meraih gangsa selepas kemenangan tempat ketiga Bahrain dibatalkan. Pingat emas dimenangi China yang menamatkan nasangan dengan catatan 43.39 saat, sementara kuartet Thailand dengan catatan 44.32 saat meraih pingat perak. Sementara itu, hasrat kuartet lelaki negara untuk melakar kecemerlangan dalam saingan akhir 4x100 meter tidak kesampaian. Ia susulan aksi kuartet negara yang menamatkan saingan dengan catatan masa 39.19 saat dibatalkan atas faktor teknikal. Sementara itu, satu lagi pingat berjaya diraih kontingen Malaysia hari ini menerusi atlet terjun Datuk Pandalela Rinong bila menghadiahkan pingat gangsa dalam acara 10 meter platform wanita. Itu juga adalah pingat ke-22 yang telah diraih kontingen Malaysia setakat ini beraksi di Pusat Akuatik Sukan Olimpik Hangzhou. Terjunan 280.50 mata berjaya meriah meraih tempat ketiga selepas 5 pusingan. Pingat emas dan perak masing-masing menjadi milik atlet China Chuan Hongchen dan Chen Yuxi dengan catatan 438.20 mata dan 345.65 mata. Ini juga adalah gangsa kedua diraih Datuk Pandalela selepas acara 10 meter platform seirama bersama Dabitah Sabri. Dalam perkara itu, Datuk Pandalela akui telah cuba untuk melakukan yang terbaik untuk negara biarpun masih demam selepas acara 10 meter platform seirama bersama Dabitah Sabri. Kepada Pandalela 48.00. Saya sebenarnya tak sihat. Tapi sebab tu lah pagi tu macam tak bangun je dia punya terjun tu. Tapi lepas tu saya makan pada dos, saya pergi massage. Sangat terima kasihlah kepada staf ASN yang banyak tolong saya selama ni, juga kepada saya punya jurulatih dan juga rakan pasukan saya yang banyak memberi sokongan moral. 5-0. Di Gimnasium Binjang, bekas juara All England Lee Zijia dengan mudah mengatasi cabaran dalam pusingan kedua Sukan Asia 2022. Esok beliau dijadual berhadapan jaguh dunia Kun Lavut Wittitsan dari Thailand bagi menentukan tempat ke suku akhir. Selepas menyingkirkan Angus Eng Kalong dari Hong Kong dalam pusingan pertama semalam, pemain nombor 19 dunia Zijia dengan mudah menewaskan Mourinho Zefi Costa Gusmao di Jesus dari Timor Leste 21-0, 21-7 dalam masa 17 minit hari ini. Bagaimanapun, Zijia akan diuji ketika berhadapan Kun Lavut dalam pusingan ketiga selepas pemain Thailand itu mendapat bye dalam pusingan pertamanya. Kun Lavut merupakan pemain perseorangan lelaki Thailand yang julung kalinya menjadi juara dunia selepas mengalahkan Kodai Naroka dari Jepun di Copenhagen, Denmark Ogos lepas. Berdasarkan rekod, Zijia dan Kun Lavut masing-masing memenangi 3 daripada 6 perlawanan antara mereka sejak 2016, tetapi pemain Thailand itu merupakan pemenang dalam 2 perlawanan terakhir mereka di final Jelajah Dunia 2021 dan Terbuka Jerman 2022. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.